Salam adik kakak. Hari ini kita akan mengenali seni ukir Melayu. Salam warisan adik kakak. Bersama saya Arkitek Azli bin Abdullah, seorang pencinta seni daripada Fakulti Seni Bina dan Artistik, akan bersama dalam rancangan Kelestarian Budaya Kelantan. Ukiran kayu merupakan satu sejarah hak lama di Malaysia. Ianya mempunyai pengaruh yang kaya dari segi sumber ilham alias semula jadi. Seni ukiran Melayu ni hakikatnya bukan sahaja menggambarkan mengenai keindahan alam, malah ianya menceritakan mengenai keagungan tamadun bangsa Melayu kita. Hari ini saya akan membawa adik kakak untuk mengenali seorang tokoh seni ukir yang terkenal di negeri Kelantan, iaitu Allahyarham Nik Rashidin bin Nik Husin. Jadi saya ingin mengajak adik kakak semua untuk bersama-sama saya ke lokasi beliau, iaitu Akademi Nik Rashidin yang terletak di Kandis Bacok, Kelantan. Okey adik kakak, mari ikut saya ke destinasi kita. Jom! Okey adik kakak, sekarang ni kita berada dalam perjalanan untuk ke Akademi Nik Rashidin. Jadi bagi mereka yang berminat untuk ke sana melihat artifak-artifak dan juga hasil seni daripada Allahyarham Nik Rashidin, okey, boleh ke sana dengan jarak lebih kurang dalam 11 km daripada UMK Bacok dan juga 38 km daripada Kota Baru lah. Okey, di sepanjang perjalanan ni kita boleh tengok panorama yang menarik dan juga keindahan pokok-pokok dan alam semula jadi yang terdapat di sekitar Bacok. Bacok ini dia terkenal dengan kawasan-kawasan seperti kawasan pertanian dan juga dia berdekatan dengan Laut Cina Selatan. Bermula dari tahun 2000, di sinilah terletaknya pusat sumber Kandis yang berlandaskan apresiasi konteks. Di sini ditempatkan koleksi seni ukiran kayu Melayu yang dihasilkan oleh Allahyarham Nik Rashidin dan sebagai koleksi peribadi yang menjadi rujukan beliau dalam menyempurnakan sesuatu karya. Untuk mengenali dengan lebih lanjut tentang tokoh kita akan bertemu dengan isteri tokoh yang juga merupakan pengarah di Akademi Nik Rashidin, iaitu Puan Rosnawati binti Osman, atau lebih dikenali dengan panggilan Kak Wati. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, Li. Silakan naik, Li. Bolehkah Kak Wati ceritakan sedikit mengenai Allahyarham? Arwah Nik Rashidin Haji Nik Husin dilahirkan tahun 1955 dan dia adalah anak ketiga daripada keluarga 9 beradik dan dia adalah anak lelaki yang sulung. Arwah telah berkahwin pada tahun 1990 bersama dengan saya dan kami mempunyai 4 orang anak, seorang anak lelaki yang sulung dan 3 orang anak perempuan. Arwah Nik Rashidin ini bermula minat dia terhadap seni itu adalah daripada sekolah rendah lagi. Saya teringat dulu kisah-kisah dia cakap masa kecil-kecil, dia kalau pergi sekolah, dia akan lalu kawasan-kawasan yang semak samun. Lepas tu dia akan singgah kalau tempat-tempat yang ada air ataupun alur. Misalnya kita tengok kalau ada ikan spila ke situ yang dia boleh igat ataupun dia tangkap dalam perjalanan, ataupun dia letak jerat burung supaya nanti bila balik sekolah nanti boleh singgah lagi tengok. Di situ kita tengok perkaitan lah di antara minat dia pada alam sekitar dengan apa yang dihasilkan kemudian tu sangat berkait rapat antara lain. Kalau kita tengok perwatakan dia, kalau di rumah masa dia bekerja sangatlah santai dengan baju pagoda saja, kain sibar dia sama diikat ke di kepala ataupun di pinggang dan dengan kain pelekatnya. Dia adalah seorang yang sangat berdisiplin dalam kerja dia. Bila dia melakukan sesuatu pekerjaan atau diminta untuk menghasilkan sesuatu karya, misalnya keris ke ataupun panel ukiran, apa yang dia akan buat adalah biasanya dia akan siapkan bahan tersebut awal daripada waktu. Misalnya kalau dia janji hari Isnin, sebenarnya hari Ahad tu dah siap dah. Itu antara rangka kerja yang dia buat tu supaya dia siap dalam
sesuatu hasil pelanggan tu dalam waktu yang ditetapkan. Apabila dia melakukan sesuatu kerjaan tu memang perancangan yang sangat awal dan tak ada boleh kita kata ada gangguan lah daripada apa-apa permintaan yang lain. Maknanya tumpuan fokus dia tu sangat tepat dan kita kata tajam untuk menghasilkan sesuatu karya tersebut. Alat yang digunakan terutama kalau keris, alat yang digunakan tu juga alat-alat yang dibuat sendiri. Misal dia dapatkan besi yang terbaik tetapi direka cipta mata dia dan juga hulu dia untuk kegunaan yang peribadilah, untuk personal dia sendiri. Dan inilah satu yang saya sangat terkejut bila saya difahamkan lah masa mula-mula berkahwin dulu. Alatan mengukir adalah satu yang kita tak boleh sentuh sebenarnya. Ataupun dia akan bagi tunjuk ataupun dibagi pegang kepada orang yang dia sangat percaya. Sebab orang yang datang tu biasanya banyak peringkat, biasanya dia akan uji orang tu lah untuk bagi kepercayaan tu. Saya cakap misalnya sebab dia memerlukan masa dalam sepagi untuk mengasah alat-alatan dia tu. Jadi kalau dia sudah mengasah, kalau kita datang jamah ataupun kita usik barang-barang tu mungkin akan jadi tumpul dan sebagainya dan hilang akan mood dia untuk menghasilkan kerja-kerja dia. Jadi itu adalah benda yang paling paling pantang dia lah kita kata untuk seseorang yang tak berapa dikenali atau tak berapa dipercayai untuk menjamah alatan-alatan untuk mengukir dia. Pada zaman kanak-kanak lagi pun dia sudah ada visi, ada cita-cita dah dari pertukangan ni. Banyak kita tengok ingat setelah kita ni yalah bukan tua, dewasa lah. Kita ingat kenangan bersama dia apa saja pun makna dia sudah ada mesej dah kehidupan dia tu. Bukan kata dia hidup nak suka-suka, dia suka pun makna benda bersabit dengan sejarah, kesenian itu memang dia suka. Waktu dia belum kahwin boleh kata nak tahunlah dia pergi duduk di Jepara, di Bali, dia duduk saing dengan tukar. Dia sebenarnya dia saing suka. Kalau kita ni seorang tukar, kita nak dampingi dia mudah apabila tukar. Apabila dia pun tidak beranggapan dia ni seorang guru, tapi dia bertukar-tukar ilmu, pengalaman dan ilmu. Otak dia ni seperti kamera. Kalau kita kata dia pergi mana-mana dia tengok, bukan dia klik, dia boleh lukis. Ingatan dan memori dia memang kuat. Dia bukan orang fotografer dia. Tapi dia ingat. Kecek orang dia ingat. Dia tengok benda dia ingat. Sampai kanak-kanak dia ingat. Setelah dia dewasa ni dia ingat. Oh. Dia pun selalu berpesan, dia kata kita tak sayalah ke ilmu. Menurut Tuhan bui je. Orang tak pandai kita ada Mercedes, orang tak pandai kita ada bangla. Dia kata kita orang pandai kita ada ilmu. Dengan ilmu dia kata kita boleh berkawan dengan orang. Orang boleh dampingi kita. Saya berkenalan dengan arwah Nik Rashidin ni pada tahun 1989 gitulah. Ya. Dia masa tu saya bekerja dengan arwah Tengku Ibrahim. Masa tu arwah Nik Rashidin ni selalu pergi ziarah guru-guru. Salah seorangnya adalah Tengku Ibrahim. Masa tu kebetulan saya baru masuk bekerja dengan arwah Tengku Ibrahim. Di situlah saya mula kenal dia bercakap, dia bagi kad. Saya ingat lagi dia bagi kad bisnes dia tu dan dia pergilah jalan di rumah kalau tengok ulu kerih. Masa tu saya minat ulu kerih, jadi pergilah tengok kalau tengok ulu kerih. Jadi satu hari masa yang sesuai saya pergi tengok, dan bila saya tengok hasil kerja dia tu, karya-karya dia tu, saya sangat terkesima dan sangat teruja. Mana pada saya itulah yang saya duduk tengok sangat. Maka saya pun rasa ada tersifat dalam hati, saya duduk belajar. Saya akan terus berhubung dengan orang ni. Dia bukan mengajar macam formal, macam kita duduk belajar. Tidak. Dia buat gini je. Antara benda yang pertama sekali bila sampai tangga rumah dia tu, pasal dia akan bercerita benda-benda yang lucu-lucu dulu. Lepas habis cerita tu, rehat sebentar, dia pun mula dah. Dia akan bercerita tentang benda-benda yang sakit otak kita, membebankan otak kita. Sampai kita dengar pun duduk gini muka. Macam nak masuk terima tu, kita tak sapa lagi apa yang dia cerita. Dia bercerita pengalaman dia.
Dia sabarlah sebab dia pengalaman dia cerita kepada kita tu. Itu banyak pengalaman yang saya belajar di mana tak ada orang boleh belajar. Sebab ilmu tu, khazanah ataupun gedung ilmu tu duduk dengan arwah ni. Dan bukan senang nak masuk dengan dia. Susah. Dia nak bercerita, dia tengok orang dulu. Dan saya duduk dengan dia ni selama 10 tahun. Daripada tahun 90, awal 90. Di mana saya mula pergi petani dengan dia tahun 90. Dan berakhir dengan perjalanan saya ke Sulawesi tahun 2001, tak silap saya lah, lepas dia meninggal 2002. Okay, bagi Nik Rashidin ni satu pencapaian yang tinggi yang kalau kita tengok adalah usaha dia lah untuk mengumpul segala artifak yang ada tu daripada kita kata yang biasa-biasa, panel-panel ukir tu kepada yang lebih istimewa yang menjadi koleksi raja-raja. Yang kalau kita tengok antaranya adalah ikon Spirit of Wood tu adalah burung karak surah dan katil diraja. Dan yang terbesar sekali adalah koleksi daripada segi keris-keris yang lama-lama yang dimiliki, yang mana agak sukar diperolehi kalau kita tengok, kalau tidak ada hubungan antara Kelantan dengan petani melalui tukang-tukang di sana lah. Jadi itu adalah koleksi yang menjadi rujukan yang sangat ulung lah ataupun yang sangat unik kepada Nik Rashidin. Kedua tu adalah kalau kita tengok rujukan dia kepada karya lama ni, dia dapat menghasilkan keris-keris yang mana keris-keris ni telah menjadi salah satu daripada cenderamata kerajaan Malaysia waktu tahun 80-an, di mana kita gunakan keris ni sebagai hadiah kepada pembesar-pembesar negara, termasuklah yang daripada Jepun, daripada Jerman, daripada US, Thailand dan sebagainya. Jadi karya-karya arwah dalam bentuk keris tu telah kita gunakan sebagai cenderamata negara kepada dunia lah. Kegemaran dia tu adalah keris tajung yang dipakai oleh misal contoh adalah yang di Pertuan Agong yang diselit di pinggang dan juga yang digunakan sebagai lambang kerajaan untuk perarakan. Jadi keris tajung tu adalah signature dia lah sebenarnya untuk pengukiran halus ataupun pengukiran keris. Lepas tu kalau kita tengok daripada segi hasil-hasil koleksi dan karya-karya arwah ni telah dapat dibukukan dan mana kita dapat menghasilkan pameran Spirit of Wood tu lah ataupun semangat dan kayu kalau daripada pameran yang asal kita buat. Dan juga bila balik di Malaysia selepas kita pergi ke Singapura dan di London, kita dapati pameran ni sangat berjaya. Kita tengok tu sudah pencerminan satu kita kata ilmu dan juga karya seni orang tempatan yang berasaskan kayu dan juga besi serta logam halus yang boleh dipertontonkan kepada luar negara. Satu yang membanggakan kata seni yang datang daripada negara kita oleh orang tempatan tetapi diiktiraf di antarabangsa. Cita-cita arwah yang pada mula kenapa kita adakan pameran ataupun kita buat buku tu sebenarnya adalah untuk mewujudkan tempat ni lah, Akademi Nik Rashidin ni. Sebab sebagai seorang individu yang cuba menjadikan satu tempat yang boleh jadi pusat rujukan seni ukir kayu, yang mana tempat ini boleh dikongsikan dengan ramai sama ada dalam bentuk pendidikan ataupun menjadi pusat lawatan dan pelancongan kepada negara, yang mana ini satu-satunya yang ada di Malaysia yang merangkumi semua aspek kita kata daripada barang kecil kepada besar, barang yang biasa kepada yang eksklusif raja-raja, barang sebiasa-biasa panel kepada yang lebih halus seperti keris dan senjata Melayu ada terdapat di sini. Akademi Nik Rashidin ini bermula dengan Kandis Resource Center daripada tahun 2000, di mana kita bermula dengan pameran-pameran yang kita jalankan di seluruh dunia, termasuklah Kuala Lumpur. Lepas tu kita pergi ke Asian Civilization Singapore, lepas tu kita pergi ke Brunei Gallery, University of London dan balik ke Museum Negara, Museum Terengganu dan barulah tahun 2005 baru kita ada di Kandis inilah. Jadi kita bermula dengan Kandis Resource Center tu disebabkan kita nak wujudkan pameran koleksi-koleksi yang telah dikumpulkan oleh arwah ni yang menjadi rujukan dia
sebab kita faham dia tak ada sekolah ukir, dia tak ada guru ukir yang formal. Jadi dia kena belajar melalui karya-karya yang dihasilkan oleh tukang-tukang terdahulu lah. Tumpuan Kandiz Resource Center waktu itu adalah pada pameran dan kepada buku, dan sekarang ni Akademi Nik Rashidin daripada tahun 2011 sampai sekarang adalah untuk berkongsi ilmu tu dengan penyelidik, pelajar-pelajar dan peminat-peminat lah umumnya, supaya ukiran-ukiran yang lama ni nak dikekalkan, nak dilestarikan, nak dikembangkan dan nak jadikan suatu yang ilmu yang kita kata bermanfaat lah kepada generasi sekarang dan generasi akan datang. Yang itu kita kata adalah apa yang kita akan lakukan lah seterusnya daripada tahun 2011 dan seterusnya. Antara cabaran besar yang kita hadapi yang besar sekali adalah kita kata daripada segi dana lah. Maknanya dana untuk penjagaan ataupun pelestarian akademi ini sendiri. Sebab kalau kita tengok banyak aspek yang perlu dijaga, terutama sekali kalau kita ada rumah tradisional 190 lebih tahun ni, keuzuran dia tu sangat ketara lah. Dan dana ni perlu ada berterusan, sebab penjagaan dia tu adalah satu yang perlu berterusan lah, tidak sekali saja seperti satu program. Perkara yang kedua tu adalah kalau kita tengok daripada segi ukiran kayu ni sendiri, sebenarnya tidak ada banyak promosi dan penggalakan yang kita lakukan oleh pihak kerajaan. Banyak program-program yang dilaksanakan, tetapi program-program ini kadang-kadang kita kata dia terputus-putus, dia tak ada kesinambungan dia. Mungkin target pada waktu-waktu yang tertentu saja, tidak menyeluruh daripada mungkin peringkat yang lebih rendah kepada lebih tinggi, ataupun kepada peringkat yang tertumpu khas ataupun kepada peringkat awam. Di promosi-promosi ini perlu digalakkan lah. Sama ada satu untuk melahirkan kita kata minat atau pendedahan kepada masyarakat umum lah tentang apa itu ukiran kayu Melayu, sebab kadang-kadang mereka tak kenal apa itu ukiran yang datang daripada Indonesia, daripada Jepara, ataupun ukiran yang datang daripada ukiran kita sendiri. Jadi promosi pendedahan tu perlu ada. Satu lagi yang kalau kita tengok adalah daripada segi pewarisan ilmu pertukangan kayu dan juga daripada segi tukang itu sendiri. Tidak ramai sebenarnya generasi muda lah yang sekarang ni minat pada ukiran kayu ni. Satu adalah disebabkan oleh pendedahan yang agak terhad dan terbatas. Yang kedua tu mungkin galakkan yang kita kata promosi tadi. Tapi kalau kita tengok dekat sini, ilmu yang tentang kearifan tempatan pasal ukiran kayu ni akan terputus. Dan kalau kita tengok jati diri kita dan identiti bangsa kita akan hilang sebahagian daripada kearifan ilmu yang ada sekarang ni. Jadi sangat pentinglah supaya kita menggalakkan pewaris-pewaris ilmu ni untuk mencari ilmu-ilmu yang berkaitan dan menjadi tukang-tukang. Antara peranan yang dimainkan oleh Perbadanan Muzium Negeri Kelantan dalam memartabatkan atau mengekalkan warisan seni ukir di Negeri Kelantan ini adalah salah satunya kami mengambil langkah untuk mengadakan kerjasama dan kolaborasi dengan pihak Universiti Malaysia Kelantan bagi memartabatkan ataupun menaik taraf seni ukir ini di mata masyarakat supaya dapat memberi kesedaran bahawa seni ukir yang terdapat di Negeri Kelantan ini adalah merupakan warisan sejarah yang perlu dipertahankan kepada generasi yang akan datang dan ianya boleh dijadikan satu prospek dalam bidang pekerjaan kepada golongan belia yang masih lagi mencari-cari prospek masa depan yang lebih baik pada masa akan datang. Dari segi promosi seni warisan ini, Akid Negara sentiasa mengadakan pameran dengan kerjasama pelbagai agensi di mana-mana, sama ada di sekolah ataupun di peringkat pengajian tinggi. Kita sentiasa mengadakan pameran bersama yang mana menjadi tarikan kepada pengunjung yang datang untuk melihat sendiri apakah dokumentasi yang telah dibuat. Harapan Akid Negara Malaysia dari segi
perkembangan industri ukiran ini adalah supaya lebih banyak dokumentasi yang kita dapat hasilkan dengan kerjasama strategik pelbagai agensi untuk disimpan dan menjadi rujukan kepada generasi yang akan datang. Okey adik kakak, kita sudah berada di hujung program. Diharap program ini dapat memberi manfaat untuk semua tentang seni ukiran Melayu. Kita berjumpa lagi dalam episod seterusnya, insya-Allah. Salam warisan.